Baik, ini bab kelebihan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid itu ada kelebihannya yang tersendiri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat tinggi ni. Ni riwayat yang kedua ni. Kalau Imam Malik riwayat nombor 1. Riwayat nombor 1. Dia termasuk dalam silsilatul zahab, rantaian emas dia panggil. Qanabi, Malik, Abi Zinad, A'raj an Abi Hurairah. Tinggi. Orang kuat-kuat saja tu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berselawat. Maksud selawat ni iaitu supaya dia kata itulah, minta ampun, istighfar. Daripada sinilah ulama-ulama faham bahawa malaikat kalau dia berselawat, makna dianya bukan selawat supaya Tuhan selawat. Supaya Tuhan selawat kepada Nabi, supaya Tuhan selawat kepada orang, mana-mana orang, bukan lagu tu. Dengan makna istighfar. Tahu mana? Ni dalam hadis. Dia kata Allahumma ghafir lahu, Allahumma arham. Itu makna selawat dia. Jadi kalau kita ambil maksud dia, kita kata beristighfar lah. Beristighfar untuk, kita boleh terjemah, tak payah terjemah makna berselawat lah. Beristighfar terus gitu. Tapi kalau kita pakai makna asal dia, berselawat, lebih umum lagi. Bukan istighfar saja, minta dicucuri rahmat pun ada juga di sini. Cumanya kita kena faham lah dulu lagi lah. Kalau malaikat selawat dia makna gini. Kalau orang selawat dia makna gini. Kalau daripada Allah selawat dia makna gini. Kalau daripada Allah selawat maknanya rahmat. Kalau daripada orang selawat maknanya doa. Kalau malaikat istighfar ataupun tarahum. Malaikat berselawat kepada seseorang dari kamu selagi dia berada di tempat yang dia sembahyang, selagi dia tidak berhadas ataupun berdiri dari situ. Maksud berselawat ni malaikat duduk doa ke dia. Ini menunjukkan kelebihan seseorang tu kalau duduk di tempat dia sembahyang, dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan suci. Ini juga kenapa ni? Kenapa? Kelebihan masjid lah. Imam Abu Daud nak ayat tu lah sini, kelebihan masjid. Sebab dalam masjid ni ada kelebihan tu. Padahal hadis ini lebih umum di tempat sembahyang ni mana-mana lah. Tapi Imam Abu Daud pakai di sini musalla di sini dengan makna masjid. Sebab dia mari dalam bab masjid ni, duduk dalam masjid ni. Maksud dia musalla di sini ialah tempat masjid. Bukan musalla ni balasah ke atau padang kata tempat orang sembahyang raya di setengah-setengah negeri tu, musalla dia panggil. Bukan situ. Ini maknanya kelebihan masjid. Malaikat khusus berselawat ataupun beristighfar untuk dia. Selama mana? Selagi tidak berhadas. Ini menunjukkan mana dalam masjid ni molek duduk dalam keadaan ada air sembahyang. Itu satu kelebihan. Sebab kalau duduk lain tak ada pula ada kelebihan tu. Selagi tidak berhadas ke apa tu tidak ada. Selagi dia tidak berhadas ataupun tidak bangun daripada situ. Tidak bangun daripada situ. Jadi inilah hak asalnya. Asasnya begitulah. Tapi bagaimana dengan orang yang banyak kerja? Kalau aku tu nak tunggu sembahyang 5 waktu, lama benar lah. Habis batal air sembahyang, kita kata pergi ambil pula, naik duduk atas masjid pula. Bagi orang yang mungkin tidak ada kerja, senanglah mungkin boleh buat gitu. Bolehlah kita kata hak tua dah, kalau kita kata walaupun kita kata dia mungkin banyak kali berhadas, tapi dia boleh pergi boleh ambil air sembahyang. Tapi kalau orang hak kerja lah ke mana? Situlah ulama heret tu. Sinilah peranan ulama tu. Dia kata yang pertama satu, makna dia di sini tidak mesti masjid, walaupun hak asalnya masjid. Hak tu ada kelebihan dia sendiri. Tetapi tidak khusus dengan masjid saja. Hak lain pun ada kelebihan juga. Balasah asalkan tempat sembahyang. Ataupun di rumah dia sudah tak boleh pergi dah masjid. Uzur ke? Tapi dia ada tempat sembahyang khusus dia.
Tak boleh kau. Tuhan maha luas rahmatnya. Hak malaikat duk minta rahmat, hak malaikat duk minta apa ni supaya Allah SWT ampunkan orang tu. Tuhan tu maha luas pengampunan dia. Rahmat dia maha luas. Mana dalam kalau orang tu tak lagi dalam keadaan-keadaan tertentu, ada apa malaikat dia tak ada? Dia kata ada juga. Sebab dia pegang dengan zahir hadis ini. Inilah faedah juga pegang zahir tu. Dia ada keuntungan dia. Ketika-ketikanya kita boleh heret jauh. Walaupun Imam Abu Daud sini buat mari dalam bab masjid, maksud dia nya masjid. Memanglah hak tu hak asal orang lain pun terima tu. Musalla ni hak paling utamanya masjid. Tetapi apakah ini doa ini khusus dengan masjid saja? Berdasarkan umum musalla tu, lafaz musalla itu, dia kata tidak salah kalau kita heret anak lain. Tidak salah. Kalau kita heret tempat sembahyang, misalnya seorang tu uzur, ataupun kalau tidak uzur, tempat sembahyang di rumah dia, ataupun balasah ke mana-mana termasuk belaka. Itu satu. Yang kedua, selagi tidak berhadas, selagi dia tidak berhadas, hak ni kelebihan berada dalam keadaan suci. Di mana kait dengan masjid saja ke? Tidak. Ni golongan yang kedua ni kata. Hak lain-lain pun begitu juga. Ni perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, selagi dia tidak bangun. Kalau dia, kecuali kalau dia bangun untuk pergi ambil air semayang, itu tak kira lah waktu tu. Kalau dia bangun dengan maksud pergi ke lain, pergi keluar masjid, itu tak boleh. Setengah ulama kata bangun saja, tak boleh tu, duduk situ. Duduk ke dia? Tak akan duduk saja, ikutlah, buatlah apa-apa yang sesuai. Itu maksud dia naknya. Apabila duduk berzikir, duduk baca Quran, duduk mengaji dan sebagainya, itu maksudnya nak suruh duduk tu, duduk dalam keadaan ada ismayah. Hak utamanya dan mengikut kebanyakan mazhabnya, ada ismayah tu suatu yang mesti untuk baca Quran, pegang Quran. Maksudnya nak suruh baca Quran, bukan duduk saja, nak suruh baca Quran. Kalau kita kata nak ngatik, kalau kita kata nak tasbih, kalau nak apa, tak payah ada ismayah tu. Semua kata lagu tu hak perlu ada ismayah ni. Quran lah, maknanya secara tidak langsung dia nak suruh kita duduk dalam masjid, tempat yang suci, tempat yang paling istimewa, baca Quran. Tu hak dia naknya, hak dia nak situ pergi. Ataupun buat hal lain-lain pun tak apa, tapi hak paling utamanya baca Quran. Ada juga ulama yang mengatakan kalau dia pergi mari dalam batas masjid tu tak apa lagi. Ini orang panggil tak pergi lagi, tak bangun lagi tu, tak bangun lagi, tidak meninggalkan masjid lagi. Hak maksud bangun ni pergi keluar masjid. Kalau selagi dalam masjid tu dia duduk dalam masjid, mungkin dia duduk cuci ujung masjid tu, tolong bersih, buat apa-apalah dalam masjid. Itu tidak maksud bangun. Bukan makna dia tidak dapat doa malaikat tu, tidak. Masih dapat lagi, masih dapat lagi. Ada pula ulama ni pendapat seterusnya. Dia kata maksud di sini hak sebenarnya dia nak ikat ajaran ataupun pengajaran Nabi SAW. Dia nak tanam supaya orang ni terikat jiwa dia dengan masjid. Gitu. Bukan maksud dia nak suruh duduk cokoh dalam masjid gitu, tidak. Tetapi manusia ni kalau tidak dilatih duduk lagu tu, biasanya dia tidak terikat hati dia. Jadi ini termasuk dalam latihan untuk mengikat hati seseorang itu dengan masjid. Tetapi andai kata hati seseorang itu mu'allaqun bil masajid, sentiasa tergantung dengan masjid, maksud tergantung dengan masjid tidak semesti duduk dalam masjid. Hati dia sentiasa ingat kepada masjid, ingat nak pergi semayang, ingat nak pergi semayang jemaah, ingat nak pergi ngaji, kait dengan masjid lah, dia ingat semua, jaga tu. Maka dia termasuk dalam hak ni juga, termasuk dalam hak ni juga. Hak tu agak jauh lah, tetapi ada ulama yang mengatakan begitu. Hadis yang kedua ni maknanya
sentiasa ataupun terus seseorang itu berada dalam sembahyang,